Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Ini kitab yang bertajuk Kulliyat At-Talibin. Kitab ni diterjemahkan daripada kitab Hidayat At-Talibin. Kitab Hidayat At-Talibin ni dikarang oleh Hadrat Buzurgwar Khwaja Hafiz Shah Abu Sa'id Dehlavi rahmatullah alaih. Dan beliau ni adalah khalifah kepada Hazrat Shah Ghulam Ali Dehlavi rahmatullah alaih. Jadi kitab ni beliau yang telah karang berdasarkan kepada sukatan pelajaran Tarikat Naqsyabandiyah, Mujadidiyah, ya. Jadi pada permulaan ni ada dia punya isi kandungan dia, nanti boleh mutalaah tengok dia punya kandungan dia. Ada beberapa fasal, ada 8 fasal dengan khatimah. Kita tengok pada mukadimah ni. Sebab penulisan risalah ini. Sesudah mengucapkan pujian hamd dan permohonan selawat, hamba darwish yang tidak berpakaian Hazrat Shah Abu Sa'id Dehlavi Ufi'an Mujaddidi pada nasab dan tarikat, semoga kesalahannya dimaafkan dan semoga Allah menjadi sebagai gantian baginya dan dari segala sesuatu, ingin menjelaskan bahawa sebahagian para sahabatku yang merupakan para pencinta jalan tarikat lillah fillah, yakni kerana Allah, berada pada jalan Allah, dalam persahabatan suhbah duduk berada bersamaku, mereka telah meminta daku supaya menjelaskan waridat dan rahsia dalam perjalanan suluk tarikat, hingga gesaan yang berterusan telah sampai padaku. Dengan tawajuh para masyaikh kiram yang mulia pada jalan tarikat ini, menerusi pandangan kasyaf dan perasaan wujdan, ianya telah dapat diketahui, dan mudah-mudahan dapatlah daku menjelaskan tentang amalan zikir, azkar dan muraqabat pada seluruh maqamat, supaya para sahabatku benar-benar dapat memahami dan dapat beramal dengannya. Mereka telah meminta daku sebagai perantara agar dapat memberikan segala huraian. Hamba fakir yang hina dina ini sebagai menjawab ingin menyatakan bahawa menerusi maktubat Qudusi ayat surat-surat Imam Rabbani Mujaddid Al-Sani Hazrat Syekh Ahmad Faruk Sirhindi rahmatullah alaih dan kalam perkataan puteranya merupakan penjelasan yang terperinci bagi segala pembahagian permasalahan dengan huraian yang jelas beserta rahsia-rahsia yang mencukupi bagi setiap golongan khawas dan awam. Juga surat-surat pir dastagir kami Hazrat Qutbul Aqtab Hazrat Khwaja Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlavi rahmatullah alaih, yang mana nasihat-nasihat dan penjelasan berkenaan tarikat sudah pun dihuraikan secara ringkas bagi mencukupkan keperluan para penuntut jalan ini. Kerana para masyaikh ini telah banyak menuliskan huraian berkenaan tarikat. Hamba ini yang wujud dengan tiada sebarang upaya pun telah cuba mengangkatkan kalam supaya dapat menghasilkan suatu penghasilan. Oleh kerana mereka yang berhati ikhlas itu telah memiliki pegangan akidah yang baik terhadap diriku, maka daku pun cenderung berusaha untuk menjawab persoalan mereka. Dan mereka telah berkata bahawa setiap seorang dari kalangan para murid apabila hendak berpisah dari mursyidnya tidak dapat tidak inginkan sesuatu sebagai keberkatan tabarruk. Mereka berkata bahawa kami ini adalah orang-orang yang apabila kembali ke tanah watan masing-masing menganggap segala huraian ini mengandungi keberkatan. Di sini ada catatan tentang nasab keturunan Hazrat Shah Abdullah Ghulam Ali dan Hazrat Shah Abu Sa'id Dehlavi Qudisa Sirruhu. Sebab dinyatakan bahawa beliau ni pada nasab keturunan dan nasab tarikatnya ada hubung kait dengan Hazrat ni Mujaddid Al-Sani Syekh Ahmad Faruk Sirhindi rahmatullah alaih. Jadi keturunan beliau ni secara nasab keturunan
sampai kepada Imam Rabbani, dan menurut silsilah tarikat juga sampai kepada Imam Rabbani. Dinyatakan nasab keturunan Hazrat Syekh Shah Abu Sa'id Dahlawi Qudus Sirruhu, Ibni Syekh Safiul Qadar, Ibni Syekh Azizul Qadar, Ibni Syekh Isa, Ibni Syekh Saifuddin, Ibni Syekh Muhammad Maksum, Ibni Syekh Ahmad Serhindi, yang mulaqab sebagai Mujaddid Al-Sani Qadasallahu Ta'ala Asrarahu. Itu keturunan dia. Moyang dia tu adalah Mujaddid Al-Sani. Nasab tarikat Hazrat Syekh Shah Abu Sa'id Dahlawi Qudus Sirruhu mengambilnya dari Hazrat Syekh Shah Abdullah Ghulam Ali, mengambil dari Syekh Said Nur Muhammad Kudayuni, yang mengambil dari Hazrat Syekh Saifuddin, yang mengambil dari Hazrat Syekh Muhammad Maksum, dan mengambil dari Hazrat Syekh Ahmad Serhindi rahimahullah. Semoga dimelimpahkan ke atas kita limpahan faiz daripada barakat mereka. Jadi itu nasab keturunan dan nasab silsilah, ya, sampai kepada Imam Rabbani. Jadi nasab keturunan dia lain, nasab silsilah lain, ya. Nasab keturunan tu semua bapa tok yang jasmani. Yang silsilah tarikat tu bapa tok yang rohani. Kehadiran pengarang berkhidmat dengan mursyidnya. Setiap masa yang tiada bertemu kelapangan sehingga telah menyebabkan daku tidak menghiraukan soal permintaan mereka, dan setelah lama tiba di Lucknow dengan kelapangan masa yang diperolehi, daku mendapati tiada keupayaan untuk menjawab soal permintaan mereka. Yang ini sahabat-sahabat Syah Abu Sa'id ni minta supaya Hazrat Syah Abu Sa'id bagi penjelasan tentang tarikat lah. Macam korang datang ni lah, datang nak faham tentang tarikat kan. Jadi sahabat-sahabat Syah Abu Sa'id pun memintalah beliau buat huraian dalam secara bertulis, mana bagi penjelasan tentang waridat, rahsia-rahsia tarikat dan sebagainya. Jadi permintaan sahabat-sahabatnya itu masih belum dapat dipenuhi. Tiada keupayaan untuk menjawab soal permintaan mereka. Dan pada jalan tarikat ini, dengan berkat tawajuh para masyaikh Pirani Kibar terhadap hamba yang hina ini, sebagai menzahirkan kesyukuran yang pada syaraknya adalah dengannya kita telah diperintahkan, maka risalah ini dah kutuliskan. Tetapi ketahuilah bahawa apa yang tertulis di dalam risalah ini adalah merupakan waridat dan kasyafat yang dialami sendiri pada hamba yang hina sebagai zarah yang tiada sebarang kadar ini, yang dengan fadal kekurniaan ilahi menerusi tawajuh Hazrat Pir Dastagir pada setiap maqam secara terperinci, yang namanya akan dinyatakan nanti. Walau bagaimanapun pada sebahagian tempat dalam kitab ini ada tafsilan secara terperinci dan maklumat, dan juga apa yang telah didengar dari Hadrat Tuan Guru. Perkara ini janganlah bertaklid semata-mata tanpa memikirkan penjelasan ilmiah tentangnya. Dan sesungguhnya cukuplah Allah sebagai saksi, dan Dia mencukupi bagiku dan sebaik-baik wakil bagiku. Apabila inayat dari ketentuan azali telah terhitung hal keadaan pada fakir ini, maka pada 7 hari bulan Muharram 1225 Hijrah, ini sesudah hijrah Hadrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ketika tiba di kota Delhi, telah berpeluang menziarahi dan mengucup kaki Hazrat Qutubul Aqtab, Ghaus para masyayikh dan para pemuda Mujaddid Miati Salasata Ashar tahun 1300 Hijrah. Itu naib Hadrat Nabi Khairul Bashar, Khalifah Tuhan, penghidup syariat Mustafa. Gelaran laqab dari Hadrat Baginda Khatamun Nabiyyin adalah Abdullah, dan gelaran dari Hadrat Amirul Mukminin Sayyidina Ali Murtada adalah Ali. Beliau yang masyhur di alam afaq sebagai Hazrat Khwaja Shah Abdullah Ghulam Ali Ad-Dahlawi Al-Ahmadi Al-Naqsyabandi Al-Mujaddidi. Semoga Allah melimpahkan kurniaan faiznya kepada sekalian para penuntut jalan tarikat Mujaddidi yang hak. Ini catatan tentang
Hazrat Shah Abdullah atau Shah Ghulam Ali Dehlavi. Ini nama-namanya yang biasa digunakanlah, ya. Nama beliau asalnya Ali, ya. Kemudian ada kisah dia bagaimana nama yang diperoleh itu daripada mimpi ibu dia, mimpi tok dia, ya. Jadi beliau ni lahir sekitar tahun 1743 dan wafat tahun 1824. Beliau adalah seorang syekh sufi yang terkenal di Delhi, India pada awal kurun ke-19. Beliau dilahirkan pada tahun 1156 tahun Hijrah, bersamaan tahun Masihi 1743 di Patiala, Punjab. Di Patiala ni Punjab, dalam Punjab India, bukan Punjab Pakistan. Bapanya Shah Abdul Latif adalah seorang ulama dan juga syekh tarikat Sufiah silsilah Qadiriyah. Jadi bapa kepada Shah Ghulam Ali Dehlavi ini juga adalah seorang syekh tapi silsilah Qadiriyah, ya. Sebelum kelahirannya, bapa beliau telah bermimpi melihat Hazrat Sayyidina Ali datang untuk memberikan nama anak yang bakal lahir nanti sebagai Ali. Jadi bapa dia telah bermimpi, ya, melihat Sayyidina Ali supaya bagi nama kepada anak yang nak lahir itu dinamakan sebagai Ali, ya. Kemudian setelah beliau mencapai kematangan, beliau telah menukar namanya kepada Ghulam Ali. Sebab apa dia letak Ghulam Ali? Sebab dia rasa tak layak untuk pakai nama Ali. Sebab Ali radhiyallahu anhu, kan, tinggi maqam di sisi Allah. Siapa dia nak pakai nama Ali? Ali itu nama maknanya tinggi, dan dia tak sanggup nak memikul nama yang tinggi macam tu, kan? Jadi dia letakkan Ghulam. Ghulam artinya budak kepada Ali, hamba kepada Ali, kan? Jadi beliau telah menukar namanya kepada Ghulam Ali yang bermakna hamba kepada Ali, atau seorang ghulam yang berkhidmat kepada Hazrat Sayyidina Ali sebagai menghormati baginda. Ibunya juga telah bermimpi melihat Hazrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memberikan namanya sebagai Abdullah. Dengan sebab itu dia dipanggil dengan nama Abdullah atau Ghulam Ali. Itu sebab nama beliau diperolehi. Tawajuh mursyid terhadap lataifnya. Semoga Allah mengekalkan bayang-bayangnya kepada para penuntut hak pada hari yang ketujuh dari bulan Muharram, iaitu permulaan tahun 1225 Hijrah, setelah dapat berjumpa dengan guru mursyid Hazrat Shah Ghulam Ali rahmatullah alaih dan dapat mencium kakinya. Setelah itu dengan kasih sayang Allah, daku telah diberikan pengurniaan untuk menghadiri majlis halqah iradatnya. Maka Hazrat Khwaja Shah Ghulam Ali pun telah mengajarkan daku dengan amalan syughal zikir ismu zat dan nafi isbat, dan menyuruh daku melakukan amalan muraqabah ahadiyat dan muraqabah ma'iyat, yang telah memberikan tawajuhat kepada 5 lataif alam amar. Maka dengan kurniaan Allah, setelah beberapa hari sahaja telah terhasil jazbah ilahiyah, yakni tarikan ketuhanan pada latifah-latifah. Kesemua lataif telah berhasil bersiar-siar ke arah usul dirinya yang di atas arash dalam makaniyat yang taklukannya tiada bertempat, dan fana jazbah yakni adamiyat juga telah turut terhasil. Dan setelah penjelajahan dan persiaran dalam daerah imkan telah dibawa menjelajah dengan sempurna, dan kemudian telah dibawa mengalami kenaikan uruj menuju ke asal usulnya, iaitu pada daerah hakikat, daerah wilayat sughra, dan telah berhasil mencapai fana dan baqa pada daerah tersebut. Dan telah terhasillah limpahan faiz, cahaya anwar dan rahsia asrar kedua-dua daerah tersebut yang bersesuaian dengan kesanggupannya. Alhamdulillah yang ala zalik. Maka segala puji bagi Allah atas kekurniaan ini. Walau bagaimanapun pada kedudukan ini, kedua-dua daerah imkan dan daerah wilayat sughra hanya dijelaskan penulisannya secara ringkasan, ijmali sahaja. Oleh kerana itulah, untuk lebih memahami daerah imkan dan daerah wilayat sughra,
maka perlulah terlebih dahulu memahami penjelasan tafsili berkenaan 10 lataif dan huraian yang terperinci akan diberikan. Syair, likulli syai'in idza faraqtahu 'iwad wa laysa lillahi in faraqta min 'iwad. Bagi segala sesuatu yang apabila kamu tinggalkan ada terdapat gantian. Namun tiadalah sebarang gantian bagi Allah jikalau kamu tinggalkan. Ini masuk pada fasal yang pertama tentang 10 lataif dan kegiatannya serta penjelasan daerah imkan, alam amar dan alam khalaq. Ketahuilah bahawa sesungguhnya di sisi Hadrat Imam Rabbani Mujaddid Al-Sani, Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih dan sekalian para pengikutnya telah bersepakat dengan tahqiq bahawa pada diri insan adalah himpunan daripada 10 latifah, iaitu 5 latifah dari alam amar dan 5 latifah dari alam khalaq. Pertama, 5 latifah dari alam amar adalah qalb, ruh, sir, khafi dan akhfa. Kedua, 5 latifah dari alam khalaq adalah nafs, api, angin, air dan tanah. Alam amar, faham tak apa ni? Faham ke tak faham? Ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum saya baca ni, ada tak apa-apa nak tanya? Kulu jasad tak masuk. Kulu jasad belum. Ni baru nak cerita 10 latifah. Kulu jasad tu artinya semualah 10 tu lah. Mana qalb, ruh, sir, khafi dan akhfa, nafs, api, angin, air dan tanah tu 10 tu itu kulu jasad lah. Kalau qalb dengan nafs tu sama. Qalb dengan nafs, qalb pada alam amar. Ni 5 latifah alam khalaq tu dia nafs. Nafs daripada alam khalaq, qalb daripada alam amar. Beza. Cu tengok gambar rajah ada bawah tu, nampak? Dia tengok dalam bentuk bulatan tu, dalam bentuk circle tu, kita bayangkan ada satu garis di tengah-tengah tu sebagai arash. Ibarat dah lah. Jadi alam amar tu dia di atas arash. Alam khalaq ni di bawah arash. Faham tak? Jadi arash ni ibaratnya dia satu ibarat lah. Arash yang besar-besarnya betul-betul itu mana kita nak nampak. Ini ibarat maksudnya dalam sebagai perumpamaan untuk kita faham, letak dalam kepala otak tu kan. Mana kita bayangkan dalam satu daerah tu mana arash tu di tengah-tengah. Jadi bila arash di tengah-tengah, alam amar tu alam yang di atas arash. Faham? Alam khalaq ni dinamakan kepada alam yang di bawah arash. Jadi alam di bawah arash ni apa? Nafs, tanah, air, api, angin ni semua kejadian kita adalah nafsu, kepala otak kita kan. Ni semua bawah arash. Kejadian keadaan kedudukan fizikal kita, jasmani kita ni semua di bawah arash. Kan? Semua bulan, bintang, langit yang bersifat ada unsur-unsur tanah, air, api, angin semua bawah arash. Faham? Di atas arash ni dia unsur-unsur rohaniat. Dia bukan unsur-unsur jasmaniat. Faham tak? Dia unsur-unsur yang sangat halus. Itu dipanggil alam amar. Jadi atas arash tu, alam amar tu dia ada beberapa asal. Itu asal qalb, ruh, sir, khafi, akhfa. Jadi asal itulah yang mempunyai satu hubungan dengan qalb, ruh, sir, khafi dan akhfa pada tubuh badan kita. Dia ada hubungan. Dia punya connection line itu kita tak nampak lah. Dia bukan ada nampak macam tali, dia pun tak nampak. Tapi dia ada link. Maksudnya bila kita ingat diri qalb kita, dia ada takluk kepada alam amar di atas arash. Sebab tu bila kita ingat Allah dalam hati, Allah ingat kita dalam hati. Faham tak? Apabila kamu mengingati aku, mengingati aku kata Allah, aku mengingati kamu. Fazkurni azkurkum. Nampak? Padahal Allah kat mana? Kita kat mana? Tapi bila kita ingat dalam hati je, dia pun ingat kita dalam hati. Sebab apa? Dia ada takluk. Kan? Allah bukan kata atas arash, kita tak tahu kat mana mengatasi segala-galanya. Betul tak? Jadi itu kedudukan alam amar dan alam khalaq. Okey?
Jadi alam amar adalah suatu alam yang dengan sekadar perintah mujarad kun sahaja maka ianya akan terzahir. Manakala alam khalaq adalah suatu alam makhluk yang berlaku secara berperingkat-peringkat. Dan daerah imkan merangkumi kedua-dua alam ini. Nampak? Jadi dia ada 3. Satu alam amar, alam khalaq, dan semua tu dipanggil daerah imkan. Daerah yang mungkin, berapa luas kita mana tahu. Jadi dipanggil daerah imkan, daerah yang sangat luas kita tak tahu. Imkan tu maksudnya yang mungkin lah, kita tak tahulah luas besar ni ke besar mana, kita mana tahu. Tengok langit tu berapa luas, kita boleh sukat ke berapa luas kan? Jadi kita anggarkan ini sebagai satu nama daerah imkan, daerah yang mungkin. Yang mungkin dalam ilmu Allah lah, kita mana tahu berapa luas. Jadi itu dipanggil daerah imkan dalam istilahnya, ya. Jadi alam amar ni alam yang di atas arash tu. Arash tu dalam daerah imkan tu kita bayangkan arash di tengah-tengah. Okey, atas arash tu alam rohani, alam amar. Alam di bawah arash tu semua alam jasmani, nafsu, tanah, air, api, angin. Sebab kepala otak kita ni kita boleh fikir sejauh mana sampai ke bulan, sampai ke bintang, sampai ke matahari pun tak lepas. Nampak semua bawah arash je. Nampak tak? Pakai kapal angkasa ke, guna kepala otak ni, pakai kebijaksanaan pun kan, dia tak lepas atas arash. Mana? Pakai apa Voyager ke Apollo kan, semua sampai ke bawah arash, dia tak boleh pergi lepas pada atas arash. Mana? Otak kita ada sampai bulan. Langit pertama pun tak sampai lagi kan. Jadi memang otak kita ni lemah. Jadi kita boleh gambarkan dalam khayalan kita lah, dalam fikiran kita. Mana keluasan alam ni sangat luas, tak dapat kita nak bayangkan. Jadi daerah imkan tu merangkumi kedua alam ini. Jadi seluruh alam maya ni, semesta raya ni adalah alam kabir. Mana kalau seluruh alam ni dihimpunkan semuanya, dinamakan dia sebagai alam kabir, alam yang besar. Dan berada dalam daerah imkan. Alam kabir ni mana seluruh alam ni semua dalam daerah imkan lah. Berapa luas daerah ni kita mana tahu. Jadi daerah imkan atau nama lain dipanggil daerah mumkinat, adalah suatu daerah keluasan yang mungkin bagi alam kabir. Maksudnya kita anggarkan satu keluasan yang sangat luas, ya, merangkumi langit, bumi ni semua. Ini sebagai alam kabir. Alam kabir artinya alam yang besar. Jadi alam kabir ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu atas dan bawah, sebagai mewakili alam amar dan alam khalaq. Separuh bahagian bawahnya bermula dari arash sehinggalah ke bawah tanah. Maksudnya daripada arash tu sampai ke bawah tanah tu kan, arash, nafsu, angin, api, air, tanah lah bawah sekali kan. Jadi mana daripada arash sampai ke bawah tanah tu semua daerah alam khalaq. Separuh bahagian bawahnya adalah bermula dari arash sehinggalah ke bawah tanah, sebawah-bawahnya. Sampai bila kita ke bumi kan, orang meninggal masuk dalam tanah, kena pergi ke bawah, ya. Dan separuh bahagian atasnya adalah bermula dari atas arash sehinggalah seatas-atasnya. Mana daripada atas arash tu, so atas-atasnya sampai ke atas mana kita tak tahulah. Sebab Allah kan maha tinggi, kita mana tahu so atas-atasnya mana. Jadi seatas-atas itu semua alam amar. Alam amar adalah pada separuh bahagian atas daerah imkan, manakala alam khalaq pula adalah pada separuh bahagian bawah daerah imkan. Tengok rajah tu kita boleh faham lah. Nampak kan? Nampak kan gambar rajah tu kan? Kat dalam kitab Hidayat Talibin pun macam ni lah. Cuma dia tulis Arab lah, ini tulis Uni lah. Okey, menjelaskan kedudukan lataif alam amar pada badan manusia. Nampak? Dia asal alam amar tu di atas arash. Nampak? Betul tak? Asal dia. Tu dipanggil asal usul.
asal usul di atas arash. Qalb kita, ruh, sir, khafi, akhfa semua di atas arash. Ya. Tapi Allah bagi takluk kedudukan tu pada tubuh badan insan. Ini. Apabila Allah Ta'ala menjadikan manusia dalam rupa bentuk haikal jasmani insani, Allah Ta'ala juga telah mengurniakan takluk keasyikan 5 lataif alam amar kepada manusia pada kedudukan 5 tempat pada tubuh badan jasmani insan, iaitu yang pertama latifah qalb. Itu terletak pada titik kiri pada anggaran 2 jari di bawah puting dan cenderung sedikit ke arah ketiak. Mana ni titik kiri kita, 2 jari bawah tu, ini dia cenderung sikit bawah ketiak. Di situ kedudukan qalb, latifah qalb. Jadi bila kita ingat Allah di dalam qalb ni pun Allah ingat kita, nampak? Itu baru qalb, baru belum roh, sir, khafi, akhfa lagi. Nampak? Itu semua peringkat kehalusan-kehalusan yang Allah bagi takluk pada tubuh badan. Kemudian yang kedua latifah roh adalah di bawah titik kanan pada anggaran 2 jari di bawah puting. Roh belah kanan, 2 jari bawah puting. Latifah sir adalah di atas titik kiri. Kalau qalb di bawah titik kiri, sir di atas titik kiri, 2 jari atas titik kiri. Dan cenderung sikit ke arah ke dada. Kemudian yang keempat latifah khafi adalah di atas titik kanan. Mana di atas titik kanan? Di atas kedudukan roh. Roh di bawah titik kanan. Khafi di atas titik kanan. Pada anggaran 2 jari ke arah dada. Mana cenderung sikit ke dada. Kemudian yang kelima latifah akhfa. Latifah akhfa adalah takluknya pada tengah-tengah dada. Mana tengah-tengah dada tu antara kedudukan sir dengan khafi tu, di tengah-tengah, ya, dan di atas sikit, atas sikit. Allah Ta'ala mengurniakan takluk keasyikan pada lataif tersebut sehingga takluk ini akan mencapai peningkatan setelah disucikan menuju ke asal usul lataifnya yang berupa anwar mujarradah. Yang ni apabila lataif-lataif ni, ya, latifah-latifah ni dia dah mula menuju ke asal usul dia, ya, maknanya dia punya ingatan zikir tu dia dah sampai kepada asal usulnya. Okay, dia dah ada link, ya. Maka pintu-pintu nur daripada asal tu dia akan terlimpah. Faham tak? Baru nur dia terlimpah. Kalau dia tak sampai lagi, nur tu dia tak terlimpah. Jadi sebab tu kita kena zikir banyak. Sebab apa? Yalah nak pergi bukannya 5 meter. Berapa 1000 kilometer. Dia nak pergi sampai ke arah tu, kalau ke bulan tu adalah berapa, dia orang dah kira dah tak? Jadi nak menuju kepada Allah tu kita kena banyak zikir, kena zikir sebanyak-banyaknya supaya qalb kita tu sampai ke asal usulnya. Bila dah sampai ke asal usulnya, dia akan mengalami lah fana. Bila dah fana tu baru limpahan nur tu terlimpahlah pada qalb dia. Faham? Jadi bila nur tu terlimpah, dia berbentuk cahaya nur. Apabila dihantar ke dunia, jadi manusianya apabila Allah Ta'ala hantar kita ke dunia, cahaya tersebut mulai lenyap. Ini bila Allah Ta'ala ciptakan kita ni, Allah ciptakan kita daripada unsur tanah, air, api, angin kan, dalam perut mak kita kan. Lepas tu bila dah sampai, bila Allah Ta'ala tiupkan roh tu, bila ditiupkan roh tu, mana Allah Ta'ala sertakan sekali lah segala benda-benda rohani ni, takluk-takluk dalam hati tu kan. Allah bagi dalam hati. Sebab tu dalam diri kita ni ada perasaan, ada rasa sayang, ada rasa benci, semua dalam hati. Dia bukan kat kepala, dalam hati, dalam dada kan. Rasa sedih, rasa macam-macam, gembira, semuanya dalam dada. Jadi apabila Allah Ta'ala dah bagi itu, ya, takluk latifah-latifah ni dalam dada kita ni, bila kita ni dihantar ke dalam rahim ibu, lepas tu daripada rahim ibu pula kita keluar ke dunia ni. Jadi keluar je ke dunia ni di zulmat. Dunia ni zulmat, dia penuh dengan macam-macam makhluk ghairullah, dan macam-macam kesesatan, kejahatan, kebatilan ada dalam dunia ni. Jadi kita pula keluar celik-celik mata,
bertembung dengan macam-macam zulmat ni. Kan? Jadi mula-mula okey lah. Orang tengok kita baby, oh baby cantik je macam ahli syurga. Bila dah lama-lama besar perangai dia jadi macam budak nakal pula. Sebab apa? Nur tu dah makin lama makin hilang. Nur tu makin hilang. Dia makin lama makin malam. Hari-hari tengok TV, jumpa kawan tu sembang ni, makin lama makin hilang. Faham? Kecil-kecil okey semua. Sebab tu kata Nabi, setiap bayi tu dilahirkan dalam fitrah Islam. Ibu bapa mereka yang membentuk mereka tu jadi Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Persekitaran tu yang membentuk kita tu jadi lain dah. Faham? Dalam rumah, kawan-kawan, persekitaran, tempat kerja, sampai bila dah besar dah jadi orang yang kufur pula pada Allah. Faham tak? Asalnya kecil-kecil dulu semua nur okey, cahaya tu, dikenal Tuhan dia. Tapi bila dah disebabkan persekitaran, mungkin lahir pada keluarga yang bukan Islam agamanya kan, dia terdidik dengan kesyirikan dan sebagainya. Jadi nur tu jadi malap lah. Dia tak kenal dah Tuhan dia. Dulu dalam perut, dulu alam roh lu kenal Allah Ta'ala astu bi rabbikum. Semua bala syahidna, semua mengaku. Tapi bila sampai ke dunia, cahaya tersebut mulai lenyap setelah bergabung dengan jasad. Sebab jasad ni dia tanah, air, api, angin, dia bukannya unsur-unsur rohani, dia unsur-unsur jasmani. Jadi bila nur cahaya tu dia meresap dalam tubuh badan jasmani ni, maka dia cahaya dia makin malam. Faham? Macam cahaya lampu kita suluh, kita letak kain ke kertas ke, cahaya dia dah makin malap lah. Sebab dia dah meresap ke dalam bahan yang kita nak tu kan. Itu ibarat. Jadi meskipun ada, nur tu ada, tapi dia dah jadi malap. Faham? Tersembunyi. Meskipun ada, namun disebabkan jasad tubuh badan jasmani yang gelap dan zulmat itu telah menutupi cahaya-cahaya tersebut, seluruh keasyikannya hanyalah berjalan dalam kegelapan dan ingin mencari sumber asalnya. Itu yang kita bila nak kenal Tuhan tu jadi bukan satu kemudahan, dia payah. Sebab apa? Nur tu dah gelap, nak mencari cahaya yang terang, kan? Jadi dia kena suluh, dia kena cuci hati tu. Itulah. Hazrat Maulana Arif Jalaluddin Rumi menyatakan dalam syair masnawinya, manusia yang tidak sempurna adalah yang sangat rendah martabatnya. Manusia sebegini akan diharamkan dari segala rahsia tentang dirinya. Maqam hamba yang miskin ini jika tidak bersafar kembali ke asal usulnya, maka siapakah lagi yang keadaannya adalah lebih teruk dari dirinya. Jadi manusia ni kalau dia nak mencapai kemuliaan di sisi Tuhan dia mesti kena kembali ke asal usulnya, kenal diri dia. Daripada mana asal usulnya? Mana asal usulnya yang jasmani, asal usulnya yang rohani, tahu kepada asal usulnya dan kembali kepada asal usulnya. Barulah dia akan mencapai kesempurnaan. Perintah para masyaikh Naqsyabandi supaya bersederhana dalam ibadat. Apabila Allah Ta'ala dengan inayatnya yang tidak terbatas pada seseorang hamba, maka Allah akan menyampaikan dirinya kepada seorang rakan dari kalangan rakannya. Maka orang itu akan mula menilai sesuai dengan keadaannya. Dia akan memberikan arahan-arahan untuk melakukan tazkiyah, mensucikan nafsu, dan melakukan tasfiyah, menyucikan hati. Dan akan menyuruhnya memperbanyakkan zikir dan fikir. Dengan zikir dan fikir, latifah-latifah yang pada mulanya lupa kepada asal usulnya akan kembali tawajuh kepada asal usulnya. Sebab tu masyarakat disuruh zikir, banyak zikir supaya hati kita tu, latifah kita tu kembali bercahaya dan kembali kepada asal usulnya. Pada zaman sekarang ini, disebabkan para penuntut sungguh lemah kesungguhannya, kerana itulah para masyaikh Naqsyabandiyah menyuruh mereka untuk berzikir sahaja dan meninggalkan segala bentuk amalan yang berat-berat. Puasa ke, nak bertahajud ke, nak buat riyadhah. Berat-berat tu masyaikh tak galakkan, tak anjurkan sangat, ya. Buat amalan yang sederhana supaya tidak membebankan kita. Tapi perbanyakkan zikir. Mana yang fardu dijaga, di samping itu perbanyakkan amalan yang sunat nawafil itu, iaitu amalan zikir. Amalan-amalan sunat nawafil yang berat-berat ditinggalkan.
Mana amalan yang ditumpukan adalah zikir. Sebab apa? Zikir ni lebih besar. Wala zikrullahi akbar. Zikir tu yang paling besar. Dengan berkat tawajuh mereka, mana dan para masyayikh menyuruh mereka untuk berzikir sahaja dan meninggalkan segala bentuk amalan yang berat-berat. Sentiasa memerhatikan waktu-waktu yang dikhususkan untuk berzikir. Dengan berkat tawajuh mereka, orang-orang yang telah keluar cilah 40 hari berkali-kali pun tidak dapat menyamai peningkatan rohani yang diperolehi dengan keberkatan tawajuh tersebut. Mana? Waktu yang dikhususkan itu macam mana syurga? Waktu yang dikhususkan untuk berzikir tu waktu-waktu yang inilah, yang ada satu, bukan kelapangan, maksudnya waktu-waktu yang tertentu yang Nabi bagi tahu waktu yang baik untuk kita beramal itu pagi dan petang, kan? Selepas subuh, selepas asar, atau waktu tengah malam, atau waktu selepas sembahyang, waktu yang apa, yang kita rasa apa, mungkin hari-hari yang baik, hari Jumaat ke, ialah waktu-waktu yang tertentu yang dikhususkan untuk berzikir. Macam kalau dalam perjalanan tarikat, maknanya waktu-waktu yang syekh telah khususkan kepada muridnya lah. Jadi dengan berkat tawajuh masyayikh ni kepada murid-murid mereka ni, maka mereka akan mendapat peningkatan rohani, ya. Dengan berkat tawajuh mereka, orang-orang yang telah keluar cilah 40 hari berkali-kali pun, maksudnya cilah 40 hari ni waktu tu tak ada tabligh lagi. Waktu tu cilah 40 hari ni cilah 40 hari tarikat. Macam tarikat Qadiriyah, ya, mereka ni buat cilah. Tarikat Chishtiah, mereka ni buat cilah 40 hari. Sebab tu masyayikh tabligh pun mereka buat sistem cilah ni 40 hari. Faham tak? Daripada tarikat 3 hari, semua tarikat, ya. Tabligh ni baru. Jadi dengan tawajuh tersebut, maka mereka mendapat peningkatan rohani. Setiap hari bagi para murid perlulah menyibukkan dirinya dengan pelajaran sendiri, iaitu zikir ismu zat, nafi isbat dan muraqabah. 40 hari suluk. Cilah 40 hari tu dalam amalan. Lain-lain syekh, lain-lain tarikat, lain-lain lah. Dia orang punya ni lah. Dia macam keluar juga macam, bukan macam keluar, mana dalam 40 hari tu mereka ada amalan mereka. Amalan infradi, amalan ijtimai, ada amalan mereka lah. Macam kalau tabligh keluar geras lah, khususi.